Dan kita baca ramai sampai sabak hari ini. Entah baca. Kau buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ويدينون به رب العالمين لرب العالمين. Ada tak li? ويدينون به اللهم صل على سيدنا محمد. ويدينون به لرب العالمين وما يعتقدون به من أصول الدين الله أكبر. ويدينون به لرب العالمين. ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد. ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغ الأوهام. لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. Nanti ditulis terjemahan bagi matan ni. Kita baca dalam terjemahannya, kerana ilmu akidah ini untuk diiktiqad dan untuk mendatangkan yakin yang jitu, maka perlu diulang-ulang. Seperti mana kita belajar dalam dakwah, bahawasanya kebesaran Allah itu perlu diulang-ulang. Bukan hanya sekadar ilmun, tahu dah. La yafna wa la yabid tu tahu, tetapi dia hendaklah datang dalam bentuk i'tiqad yang jitu. I'tiqad yang jitu. Kita telah mempelajari bahawasanya akidah itu sendiri memberi makna
ikatan yang jitu, ikat. Daripada perkataan apa? Aqada. Aqada ni maknanya ikat. Aqdah, ikatan. Jadi akidah ini adalah perkara yang bukan di atas lidah, tetapi yang beriman di hati. Kita akan ulang-ulang. Satu, dengan kita ulang-ulang matan ini, maka matan akidah tahawiyah akan lancar di atas lidah. Faham? Yang kedua, bila diulang-ulang di atas lidah, insya-Allah akan turun ke dalam hati. Jadi perbahasan kita yang terakhir adalah pada perkataannya la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Secara panjang lebar telah dibahaskan tentang perkara ini. Setiap satu daripada perkataan itu diperincikan. Apa maksud waham? Untuk memahami ibarat la tablughuhul awham, maka kita perlu memahami makna waham itu sendiri. Waham itu sendiri maknanya apa? Dan ada kecelaruan seperti yang pernah kita nyatakan sebelum ini, dalam mendefinisikan makna waham itu. Dalam mendefinisikan makna waham itu. Jadi waham hari itu telah dimaknakan dengan makna takhayyul, imajinasi. Faham? Iaitu waham, imajinasi, khayalan manusia tidak boleh mencapai Allah. Kita boleh mencapai waham terhadap benda lain, dan kita telah nyatakan bagaimanakah imajinasi itu berlaku dalam akal manusia. Dalam akal manusia ni dia ada bahagian otak yang berfungsi sebagai pengimajinasi, mutakhayyilah dipanggil dalam ilmu mantik. Ada bahagian akal manusia yang berfungsi sebagai hafizah, penyimpan memori. Bukan akal lah, otak. Otak manusia yang berfungsi sebagai penyimpan memori. Ada bahagian otak manusia yang berfungsi sebagai perancang. Faham? Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah, iaitu di bahagian ubun-ubun, nasiyah. Jadi ada bahagian yang dalam manusia ini dia berfungsi imajinasi, bayang. Faham? Jadi bayang itu sama ada sesuatu yang kita pernah lihat. Kita pernah lihat, lepas tu kita imajinasi dalam otak. Betul tak? Atau kita tak pernah lihat tapi kita imajinasi. Seperti orang mencipta kartun, orang membuat cerita, itu semua benda yang dia create dalam dia punya minda dia. Kemudian dia keluarkan dalam bentuk lukisan ke tulisan. Untuk zat Allah Ta'ala, yang dimaksudkan adalah hu tu maksudnya zat. Jadi zat Allah Ta'ala ini tidak boleh dicapai oleh waham. Jadi usah bicaralah tentang ilm. Waham ni rendah. Faham? Waham ni rendah, hanya sebagai takhayyul. Atau adapun ilm itu tidak, lebih-lebih lagi lah. Faham? Wala dalam ayatul kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada manusia ini, dia tidak boleh buat digunakan ayat ni.
wala yuhituna bihi ilma. Bukan ayat itu, surah Taha. Ambil surah Taha ni. Semua ayat Quran yang saya petik tu tulis. Dan cari dalam Quran nombor berapa. Jadi ayat yang sebenarnya tidaklah kata kaitan rapat, tapi ada kaitan. Iaitu satu ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Itu lain. Yani wala yuhituna bihi ilma. Tidaklah manusia itu ilmu dia dapat meliputi tentang Allah. So ayat ini dia tidak menafikan bahawasanya dalam diri manusia ini ada ilmu, pengetahuan tentang Allah. Ada. Mestilah ada kan. Pengetahuan tentang Allah ini kita memperolehinya daripada Allah juga. Faham? Dan daripada utusan Allah, iaitu para rasul. Ataupun dipanggil sumber sam'iyah, di samping sumber nakliyah. Sumber nakli asas, sumber sam'i tambahannya. Jadi ayat wala yuhituna bihi ilma tu, surah Taha, menafikan manusia mampu ihatah. Tak mungkin lah. Faham? Zat Allah Ta'ala ni bila nihayah. Tak mungkinlah pengetahuan seseorang itu tentang Allah ni perfect dan complete. Itu maksud penafian dalam ayat wala yuhituna bihi. Tak mungkin. Usah kita bincang tentang ihatah tentang Allah. Ihatah hanya ilmu manusia tentang manusia pun tak sempurna. Faham? Seseorang, maksudnya manusia, adakah pengetahuan dia tentang manusia itu sudah komplit? Tak komplit kan? Ini kita bincang dari sudut pengkaji. Kalau kita lagi lah tak kan? Sebab kita tak kaji manusia. Ni orang yang kaji manusia ni dari semua sudut. Manusia ni dia ada macam-macam bahagian yang boleh dibuat satu fund ilmu yang lain-lain. Faham? Dia ada fakulti tentang manusia kan. Kalau ilmu perubatan, dia kaji tentang tubuh. Kemudian perubatan tu sendiri dia banyak pecah lagi. Faham? Ada yang spesialis bab tulang saja, ada spesialis bab urat saja. Itu pun tidak ada ihatah. Jadi kalau zat Allah Ta'ala itu jelas lah. Itu jelas. Wala yuhituna bihi ilma. Satu lagi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Ayat ini menafikan manusia dia boleh tahu tentang ilmu Allah melainkan apa yang Allah akan kehendaki. Ayat ini ialah nak terangkan apa beza ilmu manusia dengan ilmu Allah. Ilmu Allah ni zati. Faham? Ilmu manusia ni dia bukan zati, dia aradi. Dia bukanlah daruri, tapi dia kasbi. Faham? Dia diberi. Dia bukan zati. Jadi illa bima sya' ini Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya semua akses kepada pengetahuan ni, maksudnya semua pengetahuan adalah ilmu Allah. Betul tak? Semua benda yang dipanggil pengetahuan, dia adalah pengetahuan ilmu Allah. Betul tak? Alam, rahsia alam sahaja tak habis lagi. Alam ni, alam dunia ni tak cerita. Alam malakut, alam misal, alam apa nama apa dalam bahasa sufi tu, lahut kan, alam lahut. Itu tak payah cerita lah. Jadi kenapa pengetahuan manusia ni dulu orang tak tahu, sekarang orang tahu. Dalam istilah dia panggil ledakan maklumat kan. Dia panggil ledakan maklumat. Dia anggap zaman kita ni, abad kita ni abad ledak. Maklumat tu diketahui secara besar-besaran. Maklumat baru ni
yang dulu tersembunyi, tersimpan, sekarang ni dia berlaku ledakan bom. Sehingga banyak rahsia-rahsia alam ni diketahui pada kurun 100-200 tahun kebelakangan ni, yang mana tidaklah diketahui pada zaman-zaman sebelum ni. Kalau orang Islam jawab simple je, kerana telah tiba waktu yang diizinkan. Faham? Allah telah mengizinkan bahawasanya pada waktu ini ilmu itu diketahui. Maka tahu. Faham? Ilmu tentang apa? Pengetahuan tentang benda-benda sufli, benda-benda bawah. Dia ada dua, satu sufli, satu ulwi, benda atas. Faham? Satu alam zahir, alam ghaib. Jadi ilmu ni samudra, lebih besar dari samudra. Jadi illa bima sya', dengan izin Allah. Faham? Apa ayat dia? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bain yadayhi min khalfihi rasada. Di ayat ni pun menunjukkan ni tentang bahawasanya ada orang yang Allah izinkan ilmu dia boleh akses benda ghaib. Faham? Yang benda itu mahjub terhadap sebahagian orang, tetapi perkara itu zahir bagi sebahagian orang yang lain. Faham? Alah, ilmu fizikal pun macam tu. Ilmu fizikal, tak payah cerita ilmu ghaib. Ilmu fizikal pun ada orang tak boleh, dia tidak dibuka hijab, dia tak boleh faham benda tu. Ilmu fizikal, fizik ke apa, ilmu biasa, pengetahuan lah panggil. Ada orang dia tak boleh, otak dia tak boleh nak faham benda. Contohnya sains kan, matematik ke, ilmu hisab, dia tak boleh. Jadi kita kata sebenarnya ada hijab kat akal dia yang Allah Ta'ala belum izinkan. Akan tak tahulah, setakat ni belum izinkan untuk dia faham. Betul tak? Mungkin dia terus tak faham sampai mati lah, ataupun setelah dia berusaha, hijab tu diangkat, baru dia faham tentang benda yang dulu tak faham. Padahal perkara itu telah diterangkan, maklumat tu telah disampaikan, tapi otak dia tak boleh nak cerap kan? Bukan dia tak pernah dengar benda tu, pernah dengar tapi tak faham. Itu berkaitan dengan ilmu zahir, pengetahuan. Ilmu ghaib, lautan. Faham? Illa man irtada min rasul, yang Allah Ta'ala izinkan, maka akan disingkapkan. Okey, la tablughuhul awham wala tudrikuhul afham. Dan kita telah terangkan apa makna idrak dan apakah makna faham. Itu semua telah dinyatakan. Dan seperti mana telah diberi tambih, setiap inci daripada kalimah-kalimah dalam akidah Tahawiyah ini ada makna. Dan pada hari itu pun kita ada Allah apa ni, tentang apa, penggunaan fa'il mudhari'. Ada kan? Jadi digunakan penggunaan fa'il mudhari', memberi isyarat bahawasanya dua kenyataan ini adalah kenyataan yang berterusan. Bukan maknanya la tablughuhul awham wala tudrikuhul afham ni hanya di dunia saja. Tak. Kenyataan ni adalah kenyataan yang sabit. Itulah realitinya. Di dunia ke, kelak di hari akhirat ke, kita dengan Allah la tablughuhul awham wala tudrikuhul afham. Faham? Wala tudrikuhul afham, maksudnya kefahaman manusia ni dia tak boleh akses kepada hakikat Allah. Tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran tidak menceritakan hakikat dia. Allah Ta'ala menceritakan hukum-hukum yang ada kaitan dengan Allah. Hukum-hukum ni bukan bahasa fiqh. Maksudnya qadiyah mujibah dan qadiyah salibah. Maksudnya kita ni diperkenalkan tentang Allah adalah dengan diperkenalkan tentang
hukum-hukum ataupun ialah hukum-hukum yang diisbatkan kepada Allah. Allah Maha Besar, itu contoh, kan? Allah mengetahui segalanya. Itu semua dipanggil qadiyah, hukum-hukum. Hakikat zat memang langsung tak boleh tahu. Faham tak? Hakikat zat la tudrikuhul afham. Afham ni tak boleh pun. Dia tak akan boleh ta'akul. Maksudnya kefahaman manusia tak boleh ta'akul untuk zat. Kita hanya boleh faham Maha Berkuasa. Itu pun kefahaman Maha Berkuasa tidak syumul. Tahu secara asas dia, tapi mengetahui dengan erti kata menyeluruh tak. Sebab apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, ataupun wala yuhituna bihi ilma. Kita tahu wa kana Allahu bi kulli syai'in alimah. Tapi memahaminya dengan erti kata perfect punya kefahaman tidaklah. Faham? Tidak memahami Allah secara ihatah, menyedari bahawasanya seseorang itu tidak dapat mengenal Allah secara ihatah, itu tanda orang itu kenal Allah, kan? Kita dah pernah sebut. Tidak menyedari bahawasanya seseorang itu tidak dapat mengenal Allah secara ihatah, menunjukkan orang itu kenal Allah. Faham? Sebab dia kenal Allah Ta'ala ini adalah zat yang zatnya, sifatnya tidak dapat ihatah, pengetahuan tentangnya. Dia kenal Allah Ta'ala tu. Bila dia kenal, maka dia menyedari, menginsafi, maka dia kenal Allah. Tapi kalau dia mengaku dia dah kenal perfect tentang Allah, dia tak kenal Allah, kan? Kalau dia kenal Allah, dia kenal bahawasanya zat Allah Ta'ala ini adalah tidak boleh diihatah. Faham? Kalau dia kata boleh ihatah, dia tak kenal. Faham? Masuk perkataan tu. Seperti mana yang dinukilkan daripada Sayyidina Abu Bakar, kan? Itu kita dah terangkan, tapi diulang balik sebab COVID telah makan ilmu tu. Cuti lagi, tak apa dibuat waktu cuti. Jerawat pun banyak tumbuh. Jadi barulah kita nak baca, tapi dah habis waktu. Wala yushbihuhul anam. Kalau kita perhatikan wala yushbihuhul anam ni, pada ibarat awal la syai'a mithluhu, kan? La syai'a mithluhu dengan wala yushbihuhul anam ni tak sama, kan? Macam sama, kan? Tidak ada. La nafi jins. Syai'a ni, bila disebut perkataan syai', dia akan meliputi semua benda. Syai', nafi syai'. Tidak ada satu syai' pun yang serupa dengan Allah, dari sekecil-kecil syai' sehingga sebesar-besar syai'. Faham? Sama ada syai' itu berbentuk zat, ataupun syai' itu berbentuk arat. Syai' itu berbentuk jawhar, ataupun syai' itu berbentuk arat. Semua syai'. La syai'a mithluhu, kan? Laisa kamithli syai'. Sebenarnya dia mengambil inspirasi daripada ayat laisa kamithli syai'. Kemudian wala yushbihuhul anam. Jadi adakah pada perkataan wala yushbihuhul anam itu berlaku takrar? Takrar tu maksudnya pengulangan. Dah sebut dah poin dia sebelum ni, jadi diulang balik ke? Wala yushbihul anam cuma dalam bentuk dalam perkataan yang berbeza saja. Dia kalau matan ni, biasanya dia kira macam cacat lah. Kalau dalam matan, benda yang disebut diulang lagi, benda tu kira macam cacat. Jadi tak mungkinlah pengulangan yang musannif buat ini tanpa faedah. Dia yang pengulangan benda yang sama dalam matan ni akan dikira cacat daripada segi seni penulisan, sekiranya dia tidak mendatangkan faedah baru. Tapi kalau diulang tapi dia ada faedah baru, yang fresh, yang tak ada pada yang sebelum ni, maka pengulangan itu tidak
tidak mencacatkan. Jadi kita tengok nanti apa maksud wala yushbihuhul anam. Dari segi konteksnya, adakah sama je? Jadi kalau sama, apa faedah mengulang lagi makna ini? Lafaz tu memang beza, makna sama. Ya ke sama? Itu soalan dia. Maka sebelum kita nak memahami ibarat ni, kita perlu memahami dua perkataan. Satu, apakah maksud perkataan syibih? Syibih, sebab dalam bahasa Arab ni dia ada guna perkataan mumathil, dia ada perkataan musyabih, dia ada perkataan nazir. Faham? Dia ada dalam Quran guna perkataan kufu, walam yakul lau kufu, kan? Ada juga perkataan bahasa Arab dengan mudahi. Faham? Jadi syibih, mithil, nid, kemudian nazir, dia makna sama ke? Dalam ayat yang kita selalu ucapkan, iaitu laisa kamithli, dia guna perkataan mithil. Faham? Mithil. Jadi mithil, mathil, dia punya kalau isim sifat musyabbah dia mathil lah. Mathil, syabih. Jadi satu, apakah maksud syibih tu? Tidak menyerupai, itu apa maksud dia? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan anam? Anam tu apa? Memahami maksud kedua-dua perkataan ni barulah lengkap untuk kita boleh faham ta'bir tu. Wala yushbihuhul anam. Apakah yang dimaksudkannya? Wallahu a'lam bissawab. Dia masalah wala yushbihul anam ni, dalam ilmu dunia, ilmu akidah ni, bahasan dia sangat sampai zaman sekarang, kan, dalam nak memahami menafikan tashbih ni. Sebab ada golongan yang takbir dia seolah-olahnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia panggil golongan musyabbihah. Tapi mereka dakwa mereka tak serupakan dengan makhluk. Jadi benda ini kalau tak difahami dengan betul, kita pun akan terbabas. Buku-buku khas ditulis untuk bahaskan ni. Laisa kamitsli syai', itu maksudnya. Wallahu a'lam bissawab.